Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 弟兄姐妹们，早上好！ Mari kita akan berdoa. 我们祷告， Bapa di dalam surga, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. 天爱父神，我们要听你的话语。 Ya Tuhan, memberikan kami telinga yang peka sebagai seorang murid yang terus mau belajar akan firman Tuhan. 给我们受教有门徒的心， Dan Tuhan juga menolong setiap hamba Tuhan, kedua hamba-Mu ini berikan nikmat, boleh berkata-kata dengan baik dan jelas. 求神帮助你两位仆人，可以把神你的话语传讲得清楚明 Ya 白， firman Tuhan boleh disampaikan dan dimengerti sehingga boleh menjadi berkat di dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. 会有可以明白神你的话语。 Tuhan hadir di tengah-tengah kami memimpin pemberitaan firman pada pagi hari 求 ini. 你引导我们今天传讲的信息。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. 奉主耶稣基督圣名求， Amin. 阿门。 Saudara, di dalam petunjuk hidup baru tadi yang kita baca di situ Paulus mengatakan satu kalimat yang sangat terkenal sekali. 从刚才所读的新生指导有一件非常出名的一句话， Bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 因为我活着就是基督，我死了就有益处。 Nah saudara, hari ini kita akan merenungkan di dalam konteks apa Rasul Paulus berbicara kalimat yang sangat terkenal ini. 我们要看保罗是在怎样的情况当中说出这一句话。 Mari kita membuka Filipi 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-24. 我们来看腓立比书第1章14到24节。 Nah, kita akan membaca bertanggapan. Saya akan membaca bahasa Indonesia. Saudara yang berbahasa Indonesia membaca bersama dengan saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Ibu Ruth dengan bahasa Mandarin. 我们可以用印尼文或者用中文一同来读。 Filipi 1 ayat yang ke-14 berbunyi seperti ini. Dan kebanyakan saudara-saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. 并且呢，在主里的弟兄多半因我受的捆锁，就笃信不疑，越发放胆传神的道，无所惧怕。 Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. 有的传基督是出于基督纷争，也有的是出于好意。 Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. 这一等是出于爱心，知道我是便民福音所设立的。 Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. 只有何妨，或是假意，或是知心，无论怎样，基督究竟被传开了。为此，我就欢喜，并且还要欢喜。 Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. 没有一事叫我凡事放胆，无论是生是死，总要叫基督在我身上照常显大。 Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. 但我跟在两难之间，情愿与基督同在，因作你好的无比。 Saudara-saudara sekalian, surat Filipi adalah salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dari penjara. 这是保罗在监狱里所写的一封书信。 Paulus menulis 4 surat dari penjara di dalam perjanjian baru kita. 在我们的新约里头有4个信是在监狱里写的， Yaitu Kolose, Efesus, Filipi, dan Filemon. 就是哥罗西书、以弗所书、腓利门。 Dan surat Filipi ini adalah surat yang juga disebut oleh para teolog dengan letter of joy, surat yang penuh dengan sukacita. 这一本书也可以称为喜乐之书， Karena istilah sukacita ini muncul kira-kira 12 kali di dalam surat ini. 因为这本书的喜乐有出现12次。 Saudara, bukankah seharusnya di dalam penjara Rasul Paulus tidak mengucapkan kalimat sukacita? 应该保罗在监狱里没有喜乐， Tetapi inilah keindahan surat Filipi sebagai surat yang penuh dengan sukacita. 这就是美在这里，就是这本书充满喜乐。 Nah, perikop yang akan kita gali pada pagi hari ini, saudara, itu merupakan satu pengantar di dalam surat Filipi ini. 我们所要读的经文是这个本书的引言。
Paulus menceritakan dua hal penting yang menjadi pergumulan di dalam penjara yang dia alami. 他讲出2件事，他所挣扎的在 Dan 监狱 bagaimana 里。 kita pada pagi hari ini akan belajar tentang dua hal ini yang penting yang Paulus rasakan selama dia hidup di dalam penjara. 我们今天也要学习他怎样在监牢里所面对的挣扎。 Saudara, di dalam ayat 14 Paulus mengatakan bahwa pemenjaraannya dia itu justru membangkitkan semangat penginjilan. 他说：“因着他的捆锁，就越发放胆传神的道。” Banyak saudara-saudara yang dikatakan dengan tidak takut tetapi dengan berani mereka memberitakan Injil Kristus. 因为他们不害怕，反而放胆的传神的道。 Saudara, cara Tuhan itu kadang-kadang di luar nalar manusia. 有时候神的作为是在我们意料之外。 Di dalam tahun 1950, 在1950年， 5 alumni dari Wheaton College, yaitu alumni dari almarhum pendeta Billy Graham. 就是在克北里的学府的5个神学生， 5 alumni dari Wheaton College itu pergi menginjili suku Indian Auca. 他们出去传福音给印第安人， 5-5-nya mati dibunuh oleh suku Indian Auca tersebut. 5个人都被杀害。 Maka pihak sekolah menjadi takut, jangan-jangan ini memberikan sesuatu semangat yang mengendor di dalam diri para mahasiswa teologi. 学院感觉到害怕，这件事情是否能够减退神学生的活力？ Saudara, tetapi anehnya dengan 5 matinya alumni ini justru membuat semangat penginjilan itu berkobar-kobar. 但是因为这5个人的殉道，使到福音更加的广传。 Saudara, inilah yang terjadi juga dengan diri Paulus. 这也是保罗的经历。 Paulus di dalam ayat 14 mengatakan bahwa begitu banyak saudara yang justru dengan berapi-api dengan tidak takut berbicara firman Tuhan. 这里说有这样多的人，他们没有惧怕，反而放胆的传道。 Tetapi di tengah kebahagiaan Paulus itu, Paulus menemukan sesuatu yang agak berbeda. 但是在他喜乐当中，他碰见有一些不同的事。 Rupanya saudara, semangat penginjilan ini didorong dari 2 motivasi yang berlainan. 原来他们传福音的获利是有2种不同的动机。 Ada yang memberitakan Injil karena kasih dengan maksud baik. Tetapi ada juga yang memberitakan Injil dengan dengki dan perselisihan. 有的人传基督是因着爱心出于好意，也有的出于嫉妒和纷争。 Saudara, sudah menjadi hal yang lumrah kalau seseorang memberitakan Injil melayani Tuhan dengan maksud yang baik, itu wajar. 如果凭爱心出于好意传福音，这是正常的。 Tetapi di dalam perikop ini ada sesuatu yang tidak wajar yang ingin kita soroti pada pagi hari ini, saudara. 但是在这段经文里面有反常的事情。 Ternyata Paulus mengatakan ada orang yang memberitakan Kristus dengan motivasi dengki dan perselisihan. 但是有的人传福音是出于嫉妒和纷争。 Saudara, ini sesuatu yang ironis karena kabar baik disampaikan dengan motivasi yang tidak baik. 这个好的信息，福音却是用不好的动机传出去。 Siapakah orang-orang yang dimaksud oleh Paulus ini, saudara? 保罗所说的这些人是谁呢？ Paulus tidak memberikan identifikasi apapun tentang mereka. 是保罗没有把他们的身份显明， Sehingga banyak muncul spekulasi pentafsiran tentang mereka ini. 以致对于这一等人有很多的解释。 Ada yang mengatakan ini adalah guru-guru palsu. 有的人说这是假先知， Ada yang mengatakan ini adalah guru-guru Yahudi, Yudaisme. 有的说这是犹太人的先生。 Tetapi saudara, kalau kita membaca keseluruhan surat Filipi, 2 tafsiran ini tidak tepat alias keliru. 如果我们读全本圣经，我们知道这2种的解释都不对。 Mereka bukan guru-guru palsu, mereka bukan guru-guru Yudaisme. 他们不是这些假先知，也不是这些犹太的先生。 Sebab Paulus tidak menyalahkan ajaran mereka. 因为保罗没有责备他们的教导。 Paulus adalah seorang yang sangat sensitif dengan pengajaran. 保罗是一个非常注意教导的。 Di dalam pasal 3 ayat 2, Paulus menegur guru-guru palsu dengan anjing-anjing. 在第3章那里，保罗在那里把他们说为是犬类。 Tetapi di dalam bagian ini Paulus sama sekali tidak menegur pengajaran mereka. 但是在这里，保罗没有责备他们的教义。 Jadi saudara, mereka ini adalah guru Injil yang sejati. 他们是真正派的福音使者。 Orang-orang yang
ajarannya beres. 他的教导是对的， Tapi motivasi mereka itu sangat keliru sekali 但是 melayani. 他们的动机却不对。 Saudara Paulus menggunakan 2 kata untuk menegaskan motivasi mereka. 保罗这里用2句话来说明他们的动机， Dengki dan perselisihan. 就是嫉妒和纷争。 Bahasa Alkitab Inggris menggunakan kata envy dan strife yang artinya iri hati. 就是嫉妒。 Nah saudara, 2 dosa ini itu saudara kembar saudara. 这2个罪是双生包， Di mana ada dengki, di situ muncul perselisihan juga disebut. 在哪里有嫉妒就有纷争。 Maka Paulus pernah menyebut dosa ini di dalam Roma 1 ayat 29. 所以保罗曾经在罗马书1章29节那里说， Di dalam perikop itu Paulus berbicara tentang dosa-dosa homoseksual dan sebagainya. 在哪里保罗责备同性恋等等。 Dan salah satu dosa yang disebut oleh Paulus di dalam Roma 1 ayat 29 adalah juga dengki dan perselisihan. 就是也有嫉妒和争竞。 Yakobus 3 ayat 16 juga menyebut dosa ini muncul bersamaan dengki dan perselisihan. 在雅各书也是说明这是嫉妒和纷争， Maka tadi saya katakan ini dosa kembar. 所以我说这是双胞胎。 Di mana ada dengki, iri hati, di situ selalu muncul perselisihan. 在哪里有嫉妒就有纷争。 Bahkan kalau kita membaca Injil, 如果我们看福音， Matius 27 ayat 18 di sana mengatakan orang-orang Yahudi itu menyerahkan Tuhan Yesus kepada Pilatus karena dengki. 在那里也记载说，他们把耶稣交给比拉多，是因为他们嫉妒。 Dan kalau kita membaca surat Korintus, di sana Paulus juga berbicara tentang perselisihan. 在哥林多前书也讲到纷争， Maka saudara, dosa dengki dan perselisihan ini jangan saudara anggap remeh. 所以嫉妒和纷争你不要把它忽略了。 Paulus memang tidak menyalahkan ajaran mereka, 保罗没有责备他们的教义， tetapi Paulus menyoroti motivasi mereka melayani tidak beres. 但是保罗看他们侍奉的动机不对。 Saudara, apa sih tujuan mereka itu dengan dengki dan perselisihan? 他们为什么出于嫉妒和纷争呢？ Apa yang mereka dengki, apa yang mereka perselisihkan terhadap Paulus? 他 Saudara? 们对保罗嫉妒什么和为什么而纷争呢？ Salah satu tafsiran yang menurut saya lebih tepat adalah mereka menganggap Paulus ini sebagai saingan di dalam pelayanan mereka. 因为他们把保罗看成是侍奉上的对手。 Saudara-saudara, mereka berpikir kalau Paulus di penjara, mereka sekarang bisa merebut pelayanan Paulus. 他们想，如果保罗现在被关在监牢，他们可以抢夺保罗的侍奉。 Dengan Paulus di penjara, maka mereka tidak punya saingan di ladang pelayanan. 因为保罗被捆锁，所以他们在侍奉场上没有对手。 Dengan Paulus di penjara, mereka memiliki kesempatan untuk menjadi lebih terkenal dari Rasul Paulus. 因着保罗的被关锁，他们能够更加的有出名 Dan。semua ini muncul karena dengki dan perselisihan. 这一些出现是因为嫉妒和纷争。 Maka Paulus di dalam ayat 17 mengatakan, saudara, mereka berpikir dengan berbuat seperti ini, mereka memperberat bebanku di dalam penjara. 那一等人传基督是出于借当，并不诚实，意思要加增我困锁的苦楚。 Jadi saudara, mereka ini sengaja melakukan ini supaya membuat hati Paulus di dalam penjara itu susah. 他们故意这样做，使到保罗在监牢里感觉到忧伤。 Waduh, saya di penjara, sekarang saya tidak bisa dikenal orang lagi. 现在我被关在监牢，不被别人看见。 Waduh, saya di penjara, sekarang saya tidak bisa menginjili lagi. 我被关在监牢，我不能够再传福音。 Saudara-saudara, ini adalah hal yang terjadi pergumulan Rasul Paulus di dalam penjara. 这就是保罗在监牢里面的挣扎。 Apa yang kita mau pelajari saudara dari Saya- bagian ini? 今天我们要学习什么呢？ Saudara, ini menjadi satu fakta dan peringatan bagi kita hari ini. 这个可以成为我们的境界，也是一个事实。 Bahwa pelayanan itu seringkali berubah menjadi pertandingan. 每侍奉能够变成是战争战场， Saudara, pertandingan apa? 为什么而战场呢？ Pertandingan untuk mencari popularitas. 来要出名， Pertandingan untuk mencari pengikut. 来找跟随者， Pertandingan yang lain yang muncul dari motivasi-motivasi yang keliru di dalam Justru kita yung- melayani. 在侍奉上有不同的
不正确的动机。 Kita ingat saudara, di dalam pelayanan Tuhan Yesus, para murid-murid juga pernah memiliki motivasi yang tidak beres di dalam melayani Tuhan. 我们看耶稣的门徒在侍奉上也曾经有不对的动机。 Tuhan Yesus disuruh jadi juri, memberikan penilaian, guru siapa yang paling hebat di antara 12 orang ini. 他叫耶稣裁判第12个门徒当中谁是最棒， Ini saya sebut sebagai the apostle idol, saudara. 这就是使徒行传的这个。 Kalau sudah ada SMS, mungkin para murid itu ngomong, kirimkan SMS ke nomor sekian, dukung siapa yang kau jadikan idol. 那么就好像如果有短信要寄短信，你所敬仰的是谁？ Saudara-saudara, pelayanan itu sesuatu yang indah, tetapi sesuatu yang juga berbahaya. 侍奉是美好的，但是也是一个危险。 Paulus di sini memberikan satu peringatan kepada pembacanya dan juga kepada kita hari ini, saudara. 今天保罗也再次的提醒我们， Bahwa di dalam melayani Tuhan, Kristus itu seringkali hanya menjadi sarana untuk memuliakan diri. 多少时侍奉只不过是一个荣耀自己的一个工具， Kristus hanya menjadi alat untuk mencari popularitas. 基督被利用来寻找声望， Kristus hanya menjadi instrumen untuk mencari pengikut bagi kita. 基督只不过是利用来寻找跟随者。 Dan saudara, motivasi yang keliru ini bukan hanya bisa terjadi di dalam individu pribadi, 这个不同的动机能够发生在个人身上， tapi juga bisa menyangkut sebuah institusi atau lembaga. 也能够作为一个机构。 Maka ketika kita merenungkan bagian pertama pergumulan Paulus ini sesuatu yang sangat real, sesuatu yang sangat nyata terjadi di dalam sepanjang zaman kehidupan bergereja. 所以保罗这一个侍奉是在我们侍奉上的一个设计。 Saudara-saudara, seberapa penting sih motivasi di dalam melayani 所 Tuhan 以 itu? 侍奉神的动机是有多么重要呢？ Saya percaya Allah kita adalah Allah yang menguji motivasi setiap pelayannya. 我相信上帝是试炼我们动机的神。 Tapi saudara, kalau membaca ayat 18, di situ ada satu perkataan Paulus yang agak aneh. 但是在18节，保罗这里这样说： Paulus mengatakan, "Tidak apa-apa. 保罗说，这有何妨呢？ Yang penting Kristus diberitakan, mau maksudnya palsu ataupun maksudnya jujur, tidak masalah, no problem." 或是这假意，或是真心，无论怎样，基督究竟被传开了。 Saudara, ayat ini adalah ayat yang seringkali disalah mengerti dan salah aplikasikan. 这一节可能多少时候被误解了， Seolah-olah Paulus itu adalah satu penganut etika yang disebut dengan the end justifies the mean. 他只说他是， Tujuan menghalalkan segala cara. 就是说目标可以用各种的方法来达到目 Nah 标。 saudara, saya ingin mengajarkan sedikit di dalam etika itu ada satu pendekatan, satu cara berpikir yang namanya tujuan menghalalkan segala cara. 在论理上有一个就是目标能够利用一切的方法。 The end justifies the mean. 就 Contohnya saudara, 他的例子就是， kalau saya orang yang sangat miskin sekali, saya tidak punya uang, tapi saya punya bayi yang masih kecil perlu saya beri makan. 比方说我很贫穷，但是我有一个婴孩，我要抚养他，给他吃。 Lalu saya menghalalkan segala cara. Saya mencuri, saya merampok, saya membunuh untuk mendapatkan uang untuk membeli makan dan susu bagi anakku yang masih bayi. 那么我就偷窃抢盗，为了给孩子能够吃。 Saudara, bagi orang-orang yang menganut paham the end justify the means, tujuan menghalalkan segala cara, maka cara itu diperbolehkan. 如果人为了要达到他的目标，不择手段，他就可以允许这一个方法。 Loh, enggak apa-apa kan mencuri untuk kasih makan, kan baik, bukan mencuri untuk berjudi. 他偷窃是为了给他吃，不是拿来赌博。 Paham ya? Banyak orang berpikir di dalam pola pikir seperti ini. Tujuan yang dianggap baik boleh dilakukan dengan segala cara. 好的目标可以不择手段。 Saudara-saudara, apakah Paulus itu penganut paham ini? 是否保罗是这样的一个人？ Tidak apa-apa, maksudnya keliru, maksudnya jahat, motivasinya keliru. Yang penting Kristus diberitakan, saya tidak mau tahu. 他的动机如何我不管，只要基督被传开。 Saudara, saya percaya Paulus bukan penganut paham the end justifies the mean. 我相信保罗不是这样的人。 Nah saudara-saudara, kenapa saya mengatakan kalimat 为 ini? 什么这样呢？ Di dalam bagian yang kita baca ini, Paulus itu tidak pernah menyatakan atau membenarkan
tingkah laku mereka. 保罗在这里不曾赞同他们的行为。 Paulus di dalam ayat ini, dia hanya menyatakan dia tidak terganggu dengan motivasi yang keliru yang mereka lakukan. 他只不过说他没有因着不好的动机而动摇。 Saudara, kenapa Paulus adalah bukan penganut the end justifies the mean? 为什么保罗不是一个不择手段而达到目标的人？ Sebab kalau kita membaca Galatia 5 ayat 20 dan 21, di sana Paulus mengatakan tentang dosa, dengki dan perselisihan ini. 因为在加拉太书5章20节，保罗说出这样的罪。 Saudara, Galatia 5 ayat 22 itu tentang buah roh, ayat yang sangat terkenal sekali. 22节是属灵的这个果子。 Tetapi sebelum Paulus berbicara tentang buah roh, dia berbicara tentang perbuatan daging atau dosa, saudara. 当他还没有讲出圣灵的果子，他讲到肉体的果子。 Dan dengki dan perselisihan ini muncul kembali di dalam Galatia 5 ayat 21. 在21节那里讲到他们一切的罪， Saudara, berarti Paulus ini tidak menyetujui dosa ini. 所以保罗不赞成这些罪， Tetapi dia tidak terganggu dengan apa yang mereka lakukan bagi dirinya dia. 但是他不因着别人的行动而扰扰他。 Saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab, Allah kita adalah Allah yang menguji motivasi pelayannya. 我们看神是试验人心动机的主， Motivasi adalah sesuatu yang sangat penting di mata Tuhan. 所以人的动机在神的面前非常重要。 Kita melihat bagaimana Yudas pernah menjadi Rasul Kristus, tetapi dia melayani juga dengan motivasi yang keliru. 我们看犹大，他也曾经是神的门徒，但是他以不正的动机来侍 Dan 奉， bukan berarti Tuhan Yesus menyetujui motivasi Yudas. 并不是说耶稣赞成犹大的动机。 Demikian juga di dalam Kisah Rasul pasal 5, di sana ada Ananias dan Safira. 在使徒行传第5章也有撒基拉， Mereka melayani Tuhan juga dengan motivasi yang tidak jujur di hadapan Tuhan. 他们侍奉也用不正的动机， Dan Tuhan menghukum dua suami istri ini mati. 神就刑罚这一对夫妇死亡。 Nah, saudara-saudara, di dalam penjara ini, Paulus bergumul tentang orang-orang yang seharusnya menjadi rekan kerja dia, tetapi akhirnya justru menjadi musuh di dalam selimut Rasul Paulus. 但是保罗非常挣扎，应该是同心同工，但是却成为一个对手。 Orang-orang yang melayani dengan motivasi yang justru dari kedengkian, iri hati, dan perselisihan. 就是他们侍奉出于嫉妒和纷争。 Saudara, ini mengajak kita merenungkan apa sih motivasi kita melayani Tuhan. 是叫我们审查自己，我们侍奉的动机是什么？ Jangan pelayanan itu dijadikan arena pertandingan. 不要把侍奉当作是战场。 Pelayanan itu bukan perlombaan siapa yang paling hebat, siapa yang paling pinter. 侍奉不是竞争在哪里看谁最棒， Saudara-saudara, motivasi ada sesuatu yang tersembunyi di dalam hati manusia. 动机是隐藏在心里面。 Yang seringkali orang tidak tahu motivasi kita melayani itu apa. 多少时候不知道我们侍奉的动机， Bahkan kita yang punya motivasi pun kadang-kadang kita tidak sadar motivasi kita apa. 有时候我们有动机的也不觉悟到自己的动机是什么， Motivasi adalah sesuatu yang penting sekaligus berbahaya. 所以动机是重要的，却是危险的。 Maka saudara, mungkin nggak sih kita ini memiliki motivasi yang betul-betul suci 100%, tidak bercacat di hadapan Tuhan? 是否我们在神面前真是有一个圣洁纯粹的动机？ Mungkin nggak kira-kira? 是否有可能？ Mungkin tidak kita memiliki motivasi yang betul-betul bersih, tanpa cacat di mata Tuhan. 我们是否有纯粹、毫无瑕疵在神面前的动 Saya 机？ yakin jawabannya tidak mungkin. 答案可能是说不可能。 Kita ada orang yang berdosa di mata Tuhan. 我们在神的面前是这个罪人， Maka seringkali motivasi kita melayani kadang-kadang juga bisa keliru. 有时候我们侍奉的动机也能够错误。 Itulah sebabnya saudara, perenungan ini mengajak kita untuk setiap hari itu merenungkan motivasi kita mengikut Tuhan apa. Motivasi kita melayani Tuhan itu apa. 所以这个教导我们要检查自己，每天要思考，我们侍奉的动机是什么？ Daud berkata, ujilah aku Tuhan.
大卫说：“求主你试验我， selidiki hatiku Tuhan. 求你鉴察我的心， Apakah jalan-jalanku dan pikiranku itu beres di 是 hadapan-Mu? 否我的心思道路在神你的面前正直？” Saudara-saudara, ini yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. 这是每一个侍奉的人所当行的， Menguji motivasi kita melayani supaya kita tidak keliru di dalam melayani. 来鉴察我们的动机，让我们不错误。 Maka saudara-saudara, apa yang saudara pelayan-pelayan lakukan ini, mereka hendak mengganggu Rasul Paulus. 他们要在哪里搅扰保罗？ Lalu apa respon Rasul Paulus Pastor. dengan pelayan-pelayan ini? 保罗对他们的反应如何呢？ Apakah Paulus menjadi marah? 是否他生气？ Apakah Paulus menjadi kecewa dan sedih? 是否他灰心失望？ Jawabannya tidak. 答案是不是的。 Paulus tidak terganggu dengan motivasi mereka. 保罗没有因着他们的动机得到搅 Bahkan di dalam 扰。 ayat 18 dan 19 Paulus di sana berkata, "Aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita." 他自己说：“我就要喜乐，而且还要欢喜。 Saudara, ini ada satu respon yang tidak diharapkan oleh musuh-musuhnya ” Paulus. 这是保罗仇敌不想要的回 Mereka 应。 mengharapkan Paulus marah, ngamuk, kecewa, dan mungkin meninggalkan Tuhan. 他们希望保罗在那里生气，或者是灰心失望，或者退后离开。 Tapi Paulus sama sekali tidak terpengaruh oleh tingkah laku dan perbuatan mereka. 但是保罗没有因着他们的行动受影响。 Saudara, kenapa kok bisa 为 demikian? 什么能够这样呢？ Saudara, Paulus memberikan kepada kita dua hal penting di dalam suratnya. 在保罗这里给我们两件事，重要的事。 Yang pertama, dia tidak terganggu dengan tingkah laku orang-orang ini karena dia percaya kedaulatan Allah atas hidupnya. 他不受这些人的影响，因为他相信神在他生命上的主权。 Saudara perhatikan, dia mengatakan, "Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini untuk keselamatanku." 我知道这一些是为着我得救。 Saudara, Paulus bukan tidak tahu apa yang sedang terjadi pada dirinya, dia di penjara. 保罗不是不知道发生在他身上的事情。 Di dalam surat-surat Rasul Paulus, kalimat "karena aku tahu" ini kalimat yang penting luar biasa. 因为我知道这是非常重要的一句 Di 话。 dalam surat yang lain Paulus mengatakan, "Karena aku tahu siapa yang aku percayai." 他说：“我知道我所确信的是谁。 Di dalam ayat ini dia mengatakan, "Karena aku tahu akhir dari semua cerita ini adalah untuk kebaikanku," kata Rasul 我知 Paulus. 道这一切发生是因着我的好处。 Saudara, dia ingin mengatakan entah dia nanti dibebaskan atau dia tidak dibebaskan. 就是他被释放或者不被释放。 Paulus yakin semuanya itu adalah untuk kebaikannya dia. 保罗深信这是为他的好处， Saudara, ini bukankah sesuatu yang sangat indah luar biasa, bukan? 这是非常美好的一件事。 Mengenal dan mengerti tentang kedaulatan Allah di dalam hidup orang percaya, ini penting luar biasa. 明白神的主权，这是非常重要。 Inilah yang memberikan kekuatan kepada banyak hamba Tuhan yang mengalami kesusahan dan penderitaan di dalam pelayanannya. 这是兼顾每一个受苦的神仆能够站立的稳。 Bahwa di dalam hidup ini tidak ada hal yang terjadi secara kebetulan di dalam hidup anak-anak Tuhan. 因为一切的景遇不是巧合， Baik itu hal yang menyenangkan maupun hal yang tidak menyenangkan. 不论是喜怒哀乐， Baik itu di dalam penjara seperti Paulus maupun ketika dia di luar penjara. 不论是在捆锁或者在自由当中。 Saudara-saudara, Paulus tahu dia ada di dalam penjara semua karena di dalam kedaulatan Allah. 他知道他被关在监牢是神的主权， Itulah sebabnya dia mengatakan, "Aku di dalam segala hal tidak beroleh malu." 所以他说在一切事情上我没有羞耻。 Saudara-saudara, musuh-musuh Paulus itu mengharapkan Paulus itu jadi malu dan minder. 他的仇敌是要他感觉到羞愧而自卑。 Loh, di penjara toh, berarti pelayanannya gagal nih. 你被关在监牢，表明你的侍奉失败。 Loh, di penjara toh, berarti Tuhan tidak mau pakai kamu. 你在关在监牢里，神不要用你。 Saudara, musuh-musuh Paulus itu mengharapkan Paulus itu minder, mengharapkan Paulus kecewa luar biasa. 他的仇敌希望他灰心，希望他能够失望。 Tapi Paulus di sini menuliskan, "Aku di dalam segala hal tidak
beroleh malu. 但是保罗说，在一切事情上我没有得到羞愧。 Saudara-saudara, kalimat ini menunjukkan dua hal penting di dalam pemikiran Rasul Paulus. 在这一句话有两件重要的事情， Dia tidak malu di penjara. 他没有感觉到羞愧，因为被捆锁在监牢 Sebab 里， dia tahu dia di penjara bukan karena melakukan kesalahan. 因为他知道他被关在监牢不是做错事， Dia tidak malu di dalam penjara. 他没有感觉到羞愧在监牢 Sebab dia 里， sudah melakukan apa yang Kristus perintahkan di dalam hidupnya. 因为他在生命上已经遵行了神的命令。 Maka dia mengatakan, saudara, Kristus itu dimuliakan di dalam tubuhku, entah dalam matiku maupun di dalam hidupku. 他说：“不论我生我死，叫基督在我身上照常显大。 Dia tidak malu kalaupun suatu saat ketika di dalam penjara itu dia harus mati dan bertemu dengan Tuhan, dia tidak malu. 他不感觉到羞愧，不论是生或者死，他见主面不羞愧。 Sebab dia mengatakan, seperti sedia kalah maupun seperti saat ini, Kristus dimuliakan di dalam hidupku. 所以他说，不论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。 Saudara-saudara, inilah alasan pertama mengapa Paulus itu tidak terpengaruh oleh musuh-musuhnya 因 dia. 因着这个缘故，所以他不受他仇敌的影响， So, dia memiliki keyakinan tentang kedaulatan Allah di dalam hidupnya dia. 因为他深信神在他生命上的主权。 Saudara, yang kedua, apa yang membuat Paulus itu tidak malu? Dia membuat Paulus tidak terpengaruh oleh musuh-musuhnya. 什么使到保罗不受仇敌的影响？ Sebab Paulus itu memiliki satu tujuan hidup yang jelas. 因为他有一个清楚的生活目标。 Saudara, di dalam ayat 21 yang tadi kita baca di dalam petunjuk hidup baru, Paulus mengatakan, karena hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 因为我活着就是基督，我死了就有益处。 Saudara, musuh-musuh Paulus itu mengharapkan Paulus itu kehilangan arah hidupnya di dalam penjara. 仇敌希望他在监牢失去人生的方向， Tetapi Paulus mengatakan justru dalam kalimat ini, hidup bagiku adalah Kristus. Kalaupun aku mati di dalam penjara ini, itu adalah satu keuntungan bagiku. 但因为我活着是基督，我死了就有益处。 Saudara, kalimat ini adalah kalimat yang aneh di telinga kebanyakan manusia. 这是在我们的耳朵不熟悉的一句话， Bagaimana mungkin mati bisa menjadi keuntungan? 怎么能够死了有益处呢？ Bukankah di dalam banyak kebudayaan manusia, kematian itu ingin dihindari? 在人生的文化当中，我们要躲避死亡。 Di dalam legenda Tiongkok kuno, Jing Suwang itu menyuruh orang mencari obat hidup yang kekal karena dia takut dengan yang namanya kematian. 秦始皇叫我们去找那个永生不死的药， Di dalam budaya Tionghoa juga sama, saudara. 在中华文化也是如此。 Haram ngomong soal kematian. 我们不可以讲到死。 Maka di perumahan tidak ada rumah nomor 4. 在住家区没有4号的房 Habis 子， 3 langsung 3A, 3B dan seterusnya lompat nomor 5. 就把它跳过，没有4号到5号。 Kalau saudara naik lift di hotel, angka 4 juga tidak ada. 如果我们上电梯，我们看第4层楼也没有， Kalau saudara mau ke lantai 4 cari nomornya tidak akan nemu. 你要找第4层没有， Habis 3, 3A, 3B lagi, langsung lantai 5. 3B 就到第5 Saudara, 层。 tidak banyak kebudayaan membicarakan kematian itu sesuatu yang haram. 在很多文化当中是避免不谈死 Tapi，Paulus di sini memiliki perspektif yang berbeda dengan kebanyakan orang. 但是保罗在这里有不同的看法。 Paulus melawan kebudayaan. 保罗在这里抵挡这些文化， Hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. 因为我活着就是基督，我死了就有益处。 Saudara, kenapa Paulus mengatakan mati adalah satu keuntungan? 为什么保罗说死了就有益处呢？ Karena dia sudah tahu kemana dia akan pergi setelah dia mati. 因为他知道死了他到哪里去。 Di dalam ayat 23 dia mengatakan, aku ingin memang diam bersama dengan Kristus, itu memang sesuatu yang baik. 他说：“我情愿与基督同在，这是好的无比的。” Saudara, Paulus berbeda dengan kebanyakan orang, khususnya orang-orang yang belum mengenal Kristus. 保罗与那些不信主的人不一样， Dia memiliki satu keyakinan tentang keselamatan yang luar biasa di dalam hidupnya 他 dia. 深信在他生命上所得到的救恩。 Maka kalaupun aku tidak
lolos dari penjara ini. 如果我不能够被 Kalaupun 释放 aku，harus mati demi Injil, itu ada satu keuntungan bagiku. 我为福音而死，这是我的益处， Tidak ada yang rugi, saudara, di 没 mata 有亏 Paulus. 损。 Saudara-saudara, Paulus mengatakan, kalau aku hidup, aku harus memberi buah bagi Kristus. 如果我或做，我要成就功夫的果子。 Orang seperti Paulus, saudara, sudah mencapai pada satu titik, satu level pemahaman tentang hidup dan mati yang sudah sangat berbeda dengan kebanyakan manusia. 他已经高超达到了一个水准，他不怕生而死。 Baik hidup maupun mati bagi Paulus sudah tidak ada bedanya. 不论是生，不论是死，已经没有分别 Loh,。kok bisa ya? 为什么能够？ Karena dua-duanya dia sudah pusatkan kepada Kristus Yesus. 因为他生死是以主为中心。 Saudara, ini loh rahasia rohani Rasul Paulus yang luar 这 biasa. 就是保罗树灵的秘诀， Ini loh rahasianya Paulus kenapa dia mengulang-ulang kalimat sukacita, sukacita, sukacita. 这就是保罗的秘诀。为什么他三番四次的说喜乐，喜 Sebab 乐？ Paulus itu hidupnya sudah tidak menggubris ketenaran. 因为他或者不是为着名望， Paulus sudah tidak menggubris popularitas. 他也不感觉到一切的声望重要。 Pelayananku mau kamu ambil silakan. 你要拿我的侍奉，请便； Kalian yang menjadi lebih terkenal dari aku, silakan. 你更出名，请便。 Itu tidak penting sama sekali bagi aku, 对 kata 我 Rasul 这一些 Paulus. 不重要， Yang paling penting di dalam hidupku adalah Kristus dimuliakan. 在我生命上最重要的是基督得到荣耀。 Saudara-saudara, kalau kita sudah bisa mencapai pemikiran rohani seperti Rasul Paulus ini, 如果我们已经有了保罗这样的属灵的状 maka kita 况， bisa memahami perkataan Rasul Paulus di dalam ayat 21 ini. 我们就能够明白21节所说的。 Kalau aku masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, 如果我还有获做的机会， berarti tugasku belum selesai, 表明我的工作还没有完成， aku harus menghasilkan buah di dalam hidup. 我就要在生活上活出果子。 Tapi kalau dalam kesempatan ini, aku harus mengalami kematian demi Injil, 但是如果在这个时候我要因福音而死亡， itu pun mendatangkan keuntungan bagiku. 这也给我带来益处。 Saudara-saudara, ada satu ilustrasi yang sangat menarik sekali. 有一个很好的一道故事， Seorang ibu yang mau pergi berlayar mengunjungi anaknya di New York. 有一位姐妹她要到纽约 Lalu 去看她的孩子， Pada masa itu belum ada pesawat terbang, dia masih naik perahu perjalanan yang jauh. 那时候还没有飞机，她要乘船， Lalu di tengah-tengah perjalanan terjadi ombak yang sangat besar sekali. 但是在路途当中有风暴， Dan semua orang di dalam kapal itu sudah panik luar biasa. 所有的人在那里很紧张， Waduh, sebentar lagi mati. 一会儿我们要死亡了。 Saudara-saudara, hanya ibu itu yang tenang menghadapi gelombang. 只有这一个姐妹，她非 Lalu 常 orang-orang itu tanya, bingung saudara. 大家感觉到很彷徨， Kamu 问 kok 她 tenang-tenang saja, sebentar lagi kita akan mati. 为什么你这样安静，这样平安，一下子我们要死了？ Apa yang membuat kamu kok bisa tenang? 为什么你能够这样的安静？ Saudara, lalu ibu ini mengatakan satu cerita di dalam kepada orang-orang lain di kapal itu. 那么她在床上诉说一个故事， Saya punya 2 anak, 她说我只有2个孩子， yang satu di New York, 一个 tempat 在 saya mau 纽 temui 约， dia 我现 sekarang 在要 ini. 去见他； Yang satu sudah meninggal 一 di 个已 surga. 经在天堂。 Kalau saya mati ya saya ketemu anak saya yang satunya. 如果我死了，我就碰见另外一 Kalau 个 saya 孩子； selamat ya saya ketemu anak yang lainnya. 如果我平安到达，我又碰见 Maka 另外一 baik 个人。 hidup maupun mati, 所以不论是生，不论是死， saya akan ketemu anak saya. 我仍然碰见我的 Oh, 孩 ini 子。 rahasianya. 这是他的秘诀。 Saudara Paulus juga sama bukan? 保罗也是这样。 Kalau aku mati, aku ketemu Kristus. 如果我死了，我遇见基督； Tapi kalau aku hidup bagi Kristus. 如果我活着，我为基督而活。 Saudara-saudara, ini sesuatu yang luar biasa sekali. 这是非常不平凡的一件 Dan 事。 kalimat inilah yang pernah diucapkan Pak Ahok kira-kira 3 tahun yang lalu. 这就 Kalau 是 saudara 方 ingat. 中学3年前所说过的 Di。tengah-tengah pergumulannya dia hendak dipenjara karena kasus penistaan agama. 在他一切的挣扎当中被 Di 关在 dalam 监 salah satu 牢， acara televisi Mata Najwa dia mengutip perkataan Paulus. 他就拿这个保罗的话，
Hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 我或作是基督，死了就有益处。 Saudara, orang kalau sudah mencapai pada titik seperti ini, dia sudah takut dengan kematian. 所以达到了这个高峰，人不再怕死亡， Karena Kristus adalah pusat di dalam hidupnya. 因为基督他是他生命的中心。 Kristus sudah mati bagi Paulus. 基督已经为保罗而 Maka 死， kalau Paulus mati bagi Kristus, itu adalah satu keuntungan. 所以保罗能够为基督而死，这是一个益处。 Saudara-saudara, di dalam ayat 25 Paulus berkata, tetapi pimpinan Tuhan sudah jelas, aku yakin aku harus masih tinggal bersama dengan kamu. 但是我深信神引导我们要仍然住在你们当 Saudara 中。 Paulus tahu pimpinan Tuhan, 他明白上帝的引领， pemenjaraannya ini tidak akan mematikan dia. 他的被关在监牢不会使到他到死地。 Gereja Filipi, gereja yang masih kecil baru bertumbuh membutuhkan kehadiran Rasul Paulus. 一个菲利比正在成长的教会需要保罗， Maka Paulus yakin Baik. dia akan masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. 保罗深信他仍然有机会来侍奉， Maka dia mengatakan, aku harus tinggal bersama untuk sesaat lagi dengan kamu. 所以我仍然要与你同住。 Saudara, secara diri pribadi paling dalam Paulus ingin kembali ke Tuhan. 他个人渴望回到神那里去， Tapi demi kamu, aku masih mau tinggal di dalam dunia ini untuk melayani 但是 engkau. 为着你，我仍然要在世上为着侍奉你。 Saudara, bagian ini mengajak kita merenungkan tentang hal kedua di dalam perikop ini. 这就是我们说思想第二件事。 Apa tujuan hidup saudara di dalam dunia 你 ini? 在世上的生活目标是什么？ Saudara-saudara, banyak orang menjalani hidup tanpa tujuan. 有很多人或作没有目标， Kalau saya tarik, apa tujuan kematian saudara? 那么你死亡的目标是什么？ Saudara mau hidup untuk apa? 你要或作为什么？ Saudara mau mati untuk apa? 你要为什么而死？ Di dalam dunia ini, Saya saya menemukan ada dua macam manusia. 我在世上，我遇见有两种人， Ada orang-orang yang mau mati untuk pemimpin-pemimpin negara. 有的人要为着国家领袖而死， Satu fenomena yang aneh. 这是很奇怪的一件 Banyak 事。 orang mau mati untuk Mao Zedong. 很多人要为毛泽东死， Banyak orang mau mati bagi Kim Jong-un. 有很多要为金正恩， Banyak orang mati mau demi Hitler, demi Stalin, Lenin, pemimpin-pemimpin yang bengis. 有很多人要为着他们那些凶恶的领袖而死。 Saya menyebut ini ada kematian yang sia-sia. 我说这是突然的死， Tetapi ironis satunya, 但是另一个悲惨， banyak orang juga menjalani hidup yang ironis. 有很多人过着悲惨的生活， Tidak tahu untuk apa dia hidup dalam dunia ini. 他不知道他在世上或作为什么， Tidak tahu untuk siapa dia hidup dalam dunia 他 ini. 不知道在世上为谁而活， Maka ini adalah hidup yang sia-sia. 这也是突然的生 Jadi 命。 saudara, di dalam dunia ini kita melihat ada orang mati sia-sia. 有的人死的突然， Ada orang yang juga hidup sia-sia. 也有的人活的突然。 Mari kita kembali kepada firman Tuhan, saudara. 我们要回到神的话语， Merenungkan perkataan Paulus di dalam bagian ini. 在这一段里面思想保罗的 Dia adalah 话， orang yang betul-betul sudah clear pikirannya. 因为他是有一个清楚清醒的头 Dia 脑， tahu untuk apa dia hidup, 他知道为什么而活， dia tahu untuk apa dia mati. 他也知道为什么而死。 Saudara, ini mengajak kita kembali untuk merenungkan tujuan hidup dan mati kita di hadapan Tuhan. 这让我们在神的面前思考生死的问题， Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kepada kita. 让神的话语能够提醒我们， Supaya Kristus terus menjadi pusat di dalam kehidupan kita. 让基督成为我们生命的中心， Sehingga dia jadi kompas menuntun kita kemana kita hidup, kemana kita mati, kemana kita menjalani hidup yang sementara di dalam dunia ini. 成为我们人生的方向，以致在暂时之中，我们知道何往何去。 Kiranya firman Tuhan boleh jadi berkat bagi kita semua. 让神的话语成为我们的祝福。 Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. 我们祷告， Bapa, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan pada pagi hari 亲 ini. 爱的父神，我们感谢你可以思想你的话语， Firman yang mengajak kami merenungkan motivasi kami mengikut Tuhan.
你的话语教导我们思想跟随你的 Firman 动 yang 机， juga menegur kami motivasi di dalam melayani Tuhan. 你的话语也责备我们在侍奉上的动机。 Tuhan ampuni kami jikalau kami di dalam melayani, kami memakai pelayanan ini sebagai arena pertandingan bagi kami. 求神你饶恕我们，如果我们把侍奉当作是竞争， Ampuni kami jikalau kami melihat orang lain bukan menjadi rekan kerja tetapi menjadi saingan di dalam hidup kami. 求神你饶恕我们了，看见我们的侍奉不是同工，但是成为仇 Kami 敌 juga。bersyukur Tuhan, Kau menegur kami untuk bergumul mengenai tujuan dan arah hidup kami. 我们也感谢神，你叫我们为做人生的目标而挣扎。 Kiranya kami boleh belajar seperti Rasul Paulus menemukan tujuan hidup dan mati kami dengan benar di hadapan Tuhan. 让我们学习像保罗在神你的面前得到生死 Sehingga 的， kami mengisi hari-hari di dalam hidup kami ini dengan hati yang bijaksana di hadapan Tuhan. 以致我们可以有智慧的心来度过每一天。 Tuhan, pakailah hidup kami 求神你使用我们， di tengah-tengah segala keterbatasan kami. Biarlah Tuhan terus berkenan boleh memakai hidup setiap kami. 在我们一切有限当中，你可以使用我们， Supaya hidup kami tidak menjadi hidup yang sia-sia di hadapan 让我 Tuhan. 们的生命在你面前不成为土然。 Terima kasih Bapa. 谢谢主， Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 主耶稣基督圣名求， Amin. 阿门。 Kita bersyukur pada Tuhan karena berkat-Nya dan kelimpahan-Nya kita dapat rasakan setiap harinya. 我们感谢神，可以经历他每天的祝福。 Dan kita akan bersama-sama memberikan persembahan. 我们要同献上感恩， Mari kita naikkan pujian, give thanks. 我们献上感恩。